Sebenarnya arahan kami, kamu semua tidak mau dengar, kamu telah menghalang. Melakukan satu kesalahan di bawah section 186, menghalang kami penjawat awam daripada menjalankan tugas. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh ditangkap dan dipenjara tidak lebih daripada 6 bulan dan tidak kurang, denda boleh kena 1,000. Itu saya bagi keputusan di bawah section 186. Masuk kerajaan negeri Kelang dan halau mereka daripada tanah yang digerebek. Jangan cakap banyak. Kalau Daudi, kalau rundik-rundik, kau dah gerebek tanah orang sangat haram. Kau tu kau dah undang, kau dikirat, sebelah hantar kau berabun. Ini tanah kau gerebek haram, kau patut keluar dari 60 tahun kau gerebek tanah haram. Hasil kau dapat, kau jual hasil itu, betul kau tak gerak. Kepala otak betul. Negara, tapi isu ni difaham. Dulu kami operasi cari komunis. Aku nampak tanah tu di Keroka. Tapi situ bukan nak bodoh. Bukan nak cari orang yang terus ke tanah. Kami cari komunis. Betul tak betul? Kira kita minta kerajaan negeri dan kerajaan Malaysia. Saya Jamaluddin bin Muhammad Jani. Sudah berapa tahun di sini? Di sini ikut saya punya umur lah. 18 tahun. Saya mari sini sekarang 60 saya. Saya masuk khidmat 18 tahun. Dulu khidmat sebagai Anggota polis. anggota polis. Datang sini kerana nak kawal komunis. Ya. Apa pandangan Pakcik terhadap yang tanah haram yang diputar oleh peneroka lain? Peneroka Itu tanah haram. pendapat saya, ini orang buka memang baik punya orang. Ekonomi. Dia tolong semua orang. Dia bikin sudah 1 ekar bikin haram, kata 20 ekar bikin haram. Ekonomi. Orang permohonan pun dah buat permohonan. Semua ikut stepnya. Ada pergi bawa permohonan. Kita ikut stepnya. Tarat-tarat tu jurinya. Itu bukan kata-kata kita tak suka, oh Cina bikin tanah haram 10 ekar, 20 ekar kita. Tak ada. Ekonomi. Kalau dulu siapa antu boleh nampak sini? Satu orang pun tak boleh nampak, baik siapa pun. Sekarang sudah cantik, orang tua sudah tanam semua. Semua bikin kacau. Apa? Ada yang pentanam pekebun Cina beritahu saya kerana mereka masa tu tak boleh cari makan. So terpaksa membuka tanah. Sekarang saya cakap sama you, apa pasal dia tak nak nampak masa you terbang you bakar? Mana pejabat? Kata kalau pejabat tanah, dia buta ke? Dia kerja ke tak ada kerja? Orang sudah tanam, sudah keluar hasil, baru you nampak. Dia panggil kita bikin, ikut step kita bikin. Sudah kurang. Tengok ada durian, ada saging. Mata sudah merah. Macam katalah kita kata ni teko, dia buat 10 ekar. Itu jam dia tebang, dia bakar. Apa saya tak pergi kacau dia? Kasih blok lah, betul tak? Ini macam nak blok, jangan fikir. Sekarang you sudah ini pokok, sudah keluar hasil, baru dia mau blok. Mana boleh? So yang sekarang cara penyelesaian paling baik adalah kerajaan berunding dengan pekebun sini. Sebenarnya pekebun pun sudi bayar sedikit balik kepada kerajaan untuk membangunkan ekonomi kan. Kalau tak ada pihak yang Tapi- tengah kami akan bayar juga. Tapi saya cakap sama you lah. Bagi tahap yang 2 ekar, patutnya dia tak boleh minta kerugian. Tak boleh minta. Dia tak boleh minta. Dia hanya syarat dia keluar itu geran. 2 ekar punya. Itu yang untuk anak daripada 40 tahun lepas. Itu cerita. Bukan apa. Dari peringkat ayah sampai anak, baru sampai cucu. Dia sudah bikin apa-apa cerita pun sana dia punya wang. Dia korek sana, bubur sini, dia korek sana, bubur sini.
Kita buat, dia kasih dulu perjanjian. Hak dan kedaulatan ini perlu dipertahankan. Ingat San Mat Kilau, jangan sampai bangsaku tiada negara. Kes ini, tuan-tuan, di peringkat NGO generasi, di peringkat ummah, bekerjasama dengan ummah, insya-Allah kita dah bertemu dengan lawyer untuk kita mencelah kes ini di Mahkamah Tinggi Kuantan, insya-Allah. Sebelum mereka di AP adun teras dan kuncu-kuncunya berhadapan dengan kepimpinan daerah Raub dan juga kepimpinan kerajaan negeri Pahang, dia kena berhadapan dengan generasi dan ummah dulu. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan kena sokong kami. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini bumi tercinta, ini tanah keturunan kita. Mengapa kita biarkan mereka dengan mudah merampas tanah ini? Mengapa? Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, himpunan kita pada hari ini adalah himpunan Persatuan Umat Islam Melayu di Tanah Raub ini. Himpunan kita pada petang ini adalah untuk mempertahankan tanah air kita daripada dirompak. Suatu negeri telah dibina di dalam Tanah Raub ini yang dipunyai oleh 111 orang pekebun dengan 10,000 ekar tanah, tuan-tuan, sebesar Singapura. Siapa di belakang mereka? Cuba jawab. Siapa di belakang mereka? Tuan-tuan, inilah agenda mereka. Belum mereka menguasai negara, mereka dah berani rampak anak kita. Mereka rampak, kita suruh mereka keluar, dia kata kita resist. Resiskah kita kalau tanah kita dirampak? Tuan-tuan, saya kira ini perhimpunan amaran. Saya minta pihak undang-undang mahkamah sila tegakkan undang-undang seadilnya. Siapa yang meneroka tanah, siapa yang merompak tanah kerajaan, sila keluar. Undang-undang mana yang kamu pakai? Hari ini DAP nak mempertahankan, nak menjaga kedudukan, nak menjaga poket, nak menjaga nasib taikun-taikun besar yang masuk ke tanah-tanah kerajaan. Digunakan aset-aset hasil bumi negara kita, hasil bumi rakyat Pahang yang sepatutnya boleh kita ambil, kita boleh tuai sedikit rasa nikmat dan diberikan kepada rakyat, tapi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ada seorang wakil rakyat di AP di Raub ni, baik parlimen, baik DUN, mempertahankan penceroboh-penceroboh, perompak-perompak masuk ke tanah kita. Ini tak betul. Nanti dulu.
buat report polis lebih official, betul tak? Seperti punya penceramah pidato yang hebat-hebat. Tapi tugas kita sebagai marhain, report polis. Boleh tak boleh? Tangkap kurung. Jangan lepas, jangan ada rundingan. Kita salutlah pada kerajaan bang. Jangan nak ada lepas-lepas lagi. Nak rundi-rundi, nak tak ada kesian lagi dah. Biar kesian kat ayah dia. Buat report banyak, apa kita dapat? Betul tak? Dapat glamour je lah. Baik, itu saja. Tanamkan semangat ini. Kita pastikan buat report polis, hantar memorandum. Itu lebih berkesan. Dan kepada yang nak menerima memorandum tu, jangan takut-takut bila NGO bagi hantar memorandum. Nak hantar kat DO tak ada. Ancaman komunis telah berjaya mereka tewaskan. Tetapi yang ada pada hari ini adalah ancaman pemikiran, ancaman kepada kedaulatan tanah air kita dalam bentuk yang baru. Anak muda pada hari ini dirosakkan pemikirannya sehingga tidak lagi mampu membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. 2 hari lepas, tuan-tuan, rakan-rakan yang saya hormati, saya sempat bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan saya memaklumkan bahawa saya akan hadir ke perhimpunan di Raub ini. Pesan beliau ringkas, Farid, perhimpunan itu janganlah dijadikan perhimpunan untuk kita membenci mana-mana kaum. Perhimpunan itu jangan dijadikan perhimpunan untuk menyebarkan dakwah palsu. Perhimpunan itu seharusnya menjadi satu perhimpunan untuk membuktikan kepada dunia, kepada negara, kepada masyarakat di luar sana bahawa negeri ini adalah tanah yang berdaulat. Negeri ini punyai undang-undang. Maka rakyat yang taat, yang setia harus menunjukkan kesetiaannya kepada negeri ini. Kita menjadi rakyat yang mendukung undang-undang yang ada di negeri ini. Dan saya beritahu Yang Amat Berhormat Menteri Besar, insya-Allah Datuk Seri, kami akan sentiasa di belakang Datuk Seri. Dan dia beritahu lagi kepada saya untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada petang ini. Saya jadi Menteri Besar dalam usia yang agak lanjut. Saya tidak memiliki masa yang begitu banyak seperti mana pendahulu-pendahulu saya. Saya mengambil alih pentadbiran negeri ini di saat negeri ini tidak lagi mempunyai apa-apanya di peringkat persekutuan pada ketika itu. Apa yang harus saya lakukan adalah untuk memastikan jika ada kelemahan, jika ada kesilapan di masa yang lalu, saya nak memperbetulkan, kerana saya nak menyerahkan negeri ini kepada generasi yang akan datang dalam keadaan yang baik, yang mampu berdikari, yang mampu memastikan rakyatnya hidup dengan aman dan damai. Itu mesej Yang Amat Berhormat Menteri Besar minta saya sampaikan kepada tuan-tuan. Dan beliau juga telah menyatakan bahawa tak ada rundingan selepas ini, tak ada rayuan selepas ini. Kerajaan negeri akan menguatkuasakan haknya ke atas tanah-tanah tersebut. Yang menjadi batu penghalang adalah halangan ataupun arahan daripada pihak mahkamah buat sementara waktu. Sepatutnya hari ini tuan-tuan, pihak berkuasa dah masuk ke tanah-tanah tersebut, tetapi terpaksa ditangguhkan di atas arahan daripada mahkamah. Itu kita perlu perjelaskan, kerana di dalam media sosial dinyatakan oleh netizen, dan saya pasti ini juga adalah permainan daripada pihak sebelah sana, bahawa Menteri Besar dan Kerajaan Negeri seolah-olah tunduk
kepada desakan-desakan yang dibuat oleh para penceroboh. Dia beritahu, tidak, kita hormati kuasa mahkamah dan seperti mana apa yang telah berlaku di Cameron Highlands, selepas urusan mahkamah selesai, kerajaan negeri dan para penguatkuasa akan masuk ke Sungai Calik memastikan hak tuan-tuan, puan-puan, rakyat negeri Pahang dipulangkan. Itu mesej yang jelas. Jadi saya memohon kita yang hadir di sini menjadi ejen, menjadi suara untuk panjangkan mesej ini kepada semua pihak. Tindakan ini perlu disokong dan didukung oleh seluruh rakyat negeri Pahang. Tak ada masa nak berdolak dalik, tak ada masa lagi kita nak berkelahi sama sendiri. Kita kena bersatu, memastikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar diberikan sokongan yang penuh supaya beliau tahu di belakangnya terdapat ribuan jutaan rakyat negeri ini yang akan bersama-sama apabila tindakan diambil. Setuju tuan-tuan? Jadi bila dah setuju, selesailah tugas saya pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti mana yang telah diucapkan oleh jurucakap sebelum ini. Sekiranya mereka masih bertegir, kita akan anjurkan himpunan yang lebih besar di Sungai Calik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.